Cikgu Rosyadah bolehlah mula untuk program pagi ini. Saya serahkan pada Cikgu Rosyadah sebagai pengurusi majlis pada pagi ini. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Ham. Boleh dengar ya suara saya? Okey, dengar. Jelas. Alhamdulillah. Baiklah. Yang berusaha Tuan Guru Besar SK Taman Sahjaya Encik Ahmad Sukrimi bin Muhammad Durus. Yang dihormati Barisan Guru Penolong Kanan Puan Surekah Nair, Guru Penolong Kanan Pentadbiran dan Kurikulum. Encik Faizal bin Mokhtar, Guru Penolong Kanan HEM. Encik Muhammad Ihsan bin Encik Mat, Guru Penolong Kanan Kurikulum, guru-guru dan ibu bapa murid-murid tahun 1 SK Taman Rasajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, dengan bersyukur dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul pada pagi ini untuk mengikuti program pendaftaran dan taklimat ibu bapa murid tahun 1 bagi sesi 2022. Kami pihak sekolah amat berbesar hati dan mengucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran ibu bapa pada pagi ini. Hadirin dan hadirat sekalian, bagi memulakan acara kita pada pagi ini, saya dengan hormatnya menjemput Tuan Guru Besar Encik Ahmad Sukrimi bin Muhammad Durus bagi menyampaikan ucapan. Majlis mempersilakan. Okey. Terima kasih pengurusi majlis Puan Rusyaidah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati rakan-rakan guru penolong kanan, Puan Surekah Nair, Encik Faizal selaku JPK HEM dan Encik Muhammad Ihsan selaku JPK Koko, rakan-rakan guru serta ibu bapa yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi terlebih dahulu saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada semua ibu bapa yang sudi mengikuti Google Meet pada pagi ini. Sebenarnya perancangan kita ialah pada hari ini 19 hari bulan kita sepatutnya bertemu dengan semua ibu bapa bagi pendaftaran tahun 1. Tapi oleh kerana pandemik COVID-19 ni yang masih belum berakhir dan juga masih belum dapat kebenaran untuk bersemuka dengan parent, maka kita terpaksalah mengadakan Google Meet pada pagi ini bagi mengelakkan kehadiran ramai parent ke sekolah lah. Jadi saya sekali lagi merakamkan ribuan terima kasih kepada semua rakan-rakan guru dan juga kepada semua ibu bapa yang hadir bagi mendengar sedikit taklimat tentang kehadiran pelajar-pelajar baru tahun 1 sesi 2022-2023. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengalu-alukan kehadiran pelajar-pelajar dan juga ibu bapa yang barulah. Yang lama tu mungkin ada kakak, ada abang di sekolah SK Taman Rasajaya, tapi ada juga pelajar-pelajar yang pertama kali ataupun ibu bapa pertama kali berada bersama dengan SK Taman Rasajaya. Jadi kami mengalu-alukan kehadiran semua. Baik, jadi SK Taman Rasajaya mempunyai misi dan visi tertentulah bagi menjayakan matlamat pendidikan negara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan harus faham selaku pendidik, saya sebagai guru besar, saya mahu memastikan SK Taman Rasajaya berjaya, pelajar-pelajar berjaya dalam pendidikan. Itu matlamat utama kita. Jadi dengan harapan yang begitu besar, saya mengharapkan dengan apa yang ada di SK Taman Rasajaya ni, tuan-tuan dan puan-puan maklum dan memberi kerjasama yang baik kepada semua rakan-rakan guru di SK Taman Rasajaya. Saya begitu mengharapkan. Kerana apa? Saya tidak mahu
ya, gangguan-gangguan daripada ibu bapa di luar sekiranya berlaku sedikit permasalahan di sekolah. Jadi segala gangguan-gangguan yang ada menjejaskan, ya, menjejaskan keharmonian, ya, kerjasama yang baik di antara guru dan juga ibu bapa, dan juga kita menghadapi masalah nanti sekiranya ada gangguan-gangguan ini. Jadi saya harap, ya, kerjasama yang sangat baiklah daripada semua parent. Janganlah menganggap guru-guru ni kadang-kadang sekiranya ada guru-guru yang memarahi pelajar-pelajar, ya, kita terasa hati sangat ataupun kita seolah-olah tidak boleh terima anak-anak kita dimarahi oleh guru. Kita sebagai pendidik, ya, guru-guru ni sebagai pendidik memang seharusnya, ya, sekiranya anak-anak murid yang disayangi tidak mengikuti pelajaran dan sekiranya tidak mengikuti arahan-arahan tertentu, tentulah, ya, guru-guru ni akan memarahi mereka. Kadang-kala apabila memarahi sedikit, ya, ibu bapa terasa hati. Seolah-olah guru-guru ni membenci anak mereka. Tapi bukan begitu, ya, bukan begitu. Kita mendidik supaya anak-anak ni menjadi manusia yang baik. Supaya anak-anak ini menjadi manusia yang berjaya pada masa hadapan. Sedikit sebanyak kalau dimarahi itu adalah adat, ya, dalam mendidik. Kita dulu pun selalu dimarahi oleh guru-guru kita. Tidak ada masalah pun. Ya, janganlah datang ke sekolah melenting ataupun janganlah datang ke sekolah memarahi guru-guru seolah-olah guru-guru ini bersalah sangat. Ya. Ada perkara yang berlaku juga sebelum-sebelum ni, ya, tetapi semuanya dapat ditangani dengan baiklah. Tidak ada masalah apa-apa. Hubungan guru dengan parent di SK Taman Rasajaya sangat baik, ya. Dan dengan persatuan ibu bapa PIBG pun sangat baik, sangat akrab. Tidak ada apa-apa masalah, ya. Jadi saya mengharapkan begitulah keadaannya seterusnya dan juga kepada pelajar-pelajar baru, ya, kita mempunyai peraturan-peraturan sekolah, ya, peraturan-peraturan sekolah yang perlu dipatuhi oleh pelajar. Ya, itu sebabnya saya memberikan penekanan yang cukup tinggi terhadap disiplin sekolah. Ya, saya meletakkan disiplin di martabat sekolah hebat. Jadi disiplin itu sangat penting bagi menjayakan misi dan visi sekolah. Ya, disiplin sangat penting. Kalau tidak ada disiplin, maka sekolah kita ini akan menjadi sebuah sekolah yang tidak akan berjaya. Ya, jadi disiplin itulah yang menjayakan anak-anak kita. Disiplin dari segi moralnya, disiplin dari segi tingkah lakunya, disiplin membuat kerja sekolah, menghormati guru-guru, menghormati rakan-rakan, ya, tata susila yang baik. Ini semuanya adalah merupakan peraturan-peraturan sekolah. Begitu juga dengan fizikal pelajar-pelajar. Jika pelajar lelaki, mestilah berambut yang kemas, ya, digunting dengan elok rambut tu. Ya. Kalau katakan pakai pakaian, biarlah pakaian yang sopan, yang kemas. Berkasut, berstokin. Ya. Jadi semuanya kita akan perhatikan dengan baik. Dan dalam keadaan sekarang ni, ya, kita masih lagi di dalam keadaan pandemik pandemik COVID-19 dan kita difahamkan pada 1 bulan 4 nanti lagi banyak, ya, perkara-perkara yang akan dibuka. Contohnya mungkin kita akan menuju ke fasa endemik, ya. Tetapi peraturan dan SOP sekolah mengenai COVID-19 ni kita masih lagi utamakan. Pelajar-pelajar mestilah datang ke sekolah dengan memakai pelitup muka, ya, pelitup muka. Dan juga kita akan membekalkan sanitasi ataupun sanitasi tangan, ya, sabun dan sebagainya untuk memastikan pelajar-pelajar kita ni selamat di sekolah. Jangan bimbang, ya, parent jangan bimbang. Hantarlah anak-anak ke sekolah.
InsyaAllah kita akan jaga anak-anak tuan-tuan dan puan-puan dengan baik. Ya. Jadi sedikit sebanyak juga sekolah juga akan mengenakan sedikit bayaran, ya, ada bayaran-bayaran tertentu yang yang perlu dijelaskan oleh ibu bapa. Nanti akan diterangkan oleh JPK, ya, ataupun guru-guru yang lain lah, ya. Jadi pada saya harapan yang sangat tinggi kepada semua parent, ya, hantarlah anak-anak datang ke sekolah, insya-Allah, ya, kami akan jaga anak tuan-tuan dan puan-puan dengan baik. Jangan risau, ya. Hantarlah kerana pelajaran itu sangat penting. Kalau tanpa pelajaran, anak-anak kita ni akan tercicir. Jadi hantarlah, ya, dan berilah kerjasama yang baik kepada semua rakan-rakan guru di SK Taman Rasajaya. Jangan risau, ya. Hubungan yang baik antara guru dan juga parent akan memberikan rangsangan yang baik dan juga akan akan memperlihatkan nanti kemajuan SK Taman Rasajaya. Jadi saya pun tak nak cakap panjang. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua parent, guru yang hadir pada pagi ini, dan selepas ini akan diadakan taklimat oleh JPK saya, dan juga selepas itu sekiranya ada persoalan yang hendak dikemukakan kepada kami, bolehlah berbuat demikian. Jadi itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas ucapan yang bermakna itu tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, seterusnya saya menjemput Puan Surakah Niel untuk menyampaikan sedikit taklimat berkenaan aktiviti core curriculum. Majlis mempersilakan. Terima kasih Cik Rusyada. Selamat pagi saya ucapkan kepada Tuan Guru Besar, kepada rakan-rakan guru penolong kanan, rakan-rakan guru, ibu bapa cemerlang SK Taman Rasajaya, selamat datang semua. Dengar ya? Okay, thank you. Baik, ibu bapa, daripada saya ada beberapa perkara dari segi akademik, ya, dalam konteks akademik. Perkara yang pertama ialah program DLP. Program DLP, Dual Language Program. Okey, dual language program ialah program yang di mana anak murid akan belajar matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Di sekolah kita ada program ini. Okey. So ibu bapa boleh pilih untuk hantar anak untuk belajar matematik sains dalam bahasa Inggeris ataupun dalam bahasa Melayu. Tidak ada masalah. Ya. Dan dalam program ni, guru-guru akan melihat murid bila mereka berinteraksi semasa transisi, ya, transisi untuk 4 minggu. So dalam masa itu guru-guru akan kenal pasti murid-murid yang boleh, ya, belajar matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Baik. Dan sekiranya anak-anak tuan-puan dipilih untuk masuk program ni, saya harap ibu bapa memberi kerjasama dan tidak menolak, ya. Because setiap tahun kami menghadapi masalah kelas ini tidak penuh. Okey. Dan kami pun tidak paksa, pada masa yang sama kami tidak paksa. Dan sekiranya ada masalah boleh berjumpa dengan saya. Ya. Itu perkara yang pertama. Perkara kedua ialah kami juga menawarkan 2 bahasa komunikasi, iaitu bahasa Arab dan bahasa Tamil. Okey. Biasanya bahasa Arab murid-murid Islam yang masuk, dan untuk bahasa Tamil pula ialah murid-murid yang bukan Islam. Ya, tetapi pada masa yang sama sekiranya ada ibu bapa yang ingin belajar, ibu bapa membenarkan anak mereka, ya, untuk belajar bahasa Arab, tidak ada masalah, ya, sebab ia bahasa, ya,
it is a bahasa, bukan agama. Agama lain, bahasa lain. You can learn any bahasa. Bahasa Perancis, bahasa Jerman, any bahasa. So it is bahasa. But kebiasaan di sekolah Rasa Jaya, murid-murid Islam yang masuk bahasa Arab dan bukan Islam masuk bahasa Tamil. Ya. Okay. Dan perkara ketiga ialah jadual waktu. Okay, ibu bapa boleh follow ya. Ada masalah? Kalau ada masalah, angkat tangan ya. Perkara yang ketiga ialah jadual waktu. Saya sudah share jadual waktu balik di dalam grup ibu bapa. Ya, saya akan share semula. Saya takut sebab ramai yang kata thank you sudah naik. So I will share again waktu balik. Okay. So itu sajalah dari saya. Ya, ada 3 perkara. Saya harap ibu bapa akan hantar anak ke sekolah setiap hari. Ya, pastikan mereka hadir ke sekolah. Jangan risau ya ibu bapa. Guru-guru Rasa Jaya ni antara guru yang terbaik di Seremban. Saya bukan cakap nak bodek ke apa, tapi mereka memang baik lah. You know, so don't worry. Ibu bapa just fokus kepada anak, pastikan naikkan semangat mereka untuk ke sekolah. Ya, jangan marah-marah sebelum hari Ahad tu, jangan marah-marah, pastikan mereka masuk tidur awal. Ya, so that's all from me. Kalau ada apa-apa boleh datang jumpa saya pada hari Isnin tu, saya akan berada di pejabat atau di bawah. So anything boleh call sekolah, boleh hubungi saya. Itu saja dari saya, sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas taklimat itu tadi. Seterusnya saya menjemput Encik Faizal bin Mokhtar, Guru Penolong Kanan HAM untuk menyampaikan taklimat. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengurusi majlis yang berusaha, Tuan Guru Besar, rakan-rakan Guru Penolong Kanan, guru-guru, seterusnya ibu bapa yang dapat bersama pada pagi ini. Dengar suara saya, kan saya cakap seorang. Okey, dengar suara? Okey, terima kasih. Dengar cikgu. Okey, terima kasih. Terlebih dahulu untuk menambah ibu bapa, situasi COVID ni banyak tindakan terpaksa kita ubahlah. Jadi antaranya yang hari ini yang berlaku, kita minta ibu bapa untuk ambil surat di sekolah, kemudian dalam surat tu kita dah maklumkanlah untuk sertai Telegram kita, dan saya harap kita akan gunakan perhubungan kita Telegram ini sehingga kelas asal diberikan kepada anak tuan-tuan selepas minggu transisi. Sebab hari ini pun ada juga parent yang datang ke sekolah ya. Jadi saya harap parent bolehlah sertai Telegram ni supaya dapat info yang terkini. Okey. Untuk taklimat saya Cikgu Faizal bin Mokhtar, saya guru hal ehwal murid untuk sekolah Taman Rasa Jaya. Saya dah berada di sini hampir 3 tahun lebih. Jadi terima kasih juga Ihsan untuk bantu saya present. Jadi hari ini saya nak bentangkan tentang, pertama terima kasihlah kerana pada ibu bapa. Cikgu Ihsan tak boleh besar lagi Cikgu Ihsan. Itu lebih jelas Cikgu Ihsan. Okey, cukup itu. Terima kasihlah pada ibu bapa kerana memilih SK Taman Rasa Jaya sebagai pendidikan awal anak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi untuk pengetahuan tuan-puan, untuk anak-anak, kita bukan saja perlu berjaya dalam bidang akademik, tapi kita juga perlu membentuk kebijakan murid dari segi sasiah. Bagi saya, untuk membentuk sasiah lebih sukarlah, sebab kita nak membentuk anak kita daripada baik kepada yang lebih baik lagi. Jadi saya sebagai guru HAM mohon bantuan ibu bapa lah bagi sama-sama mencapai hasrat pendidikan. Kerana di Taman Rasa Jaya ni murid datang dari latar belakang yang berbeza, bangsa yang berbeza, budaya yang berbeza dan agama yang berbeza. Jadi seandainya ada perkara-perkara, permasalahan di dalam kelas dan sebagainya, saya sebagai HAM mohonlah ibu bapa berbincang dululah pertama dengan guru kelas ataupun guru kaunseling atau
akhirnya kepada guru Hem lah, kepada saya jika ada permasalahan. Okey, cegasan seterusnya. Jadi taklimat Hem hari ini saya nak terangkan tentang 3 perkara, iaitu yang pertama perkara-perkara peraturan disiplin murid untuk situasi COVID-19 ini. Yang kedua tentang program minggu transisi. Yang ketiga pendaftaran Isnin, hari pertama pada 21 bulan 3 2022, 2 hari lagi cikgu ibu bapa saya nak terangkan tentu je. Okay, perkara pertama tentang perkara-perkara peraturan disiplin murid untuk situasi COVID-19 ni. Jadi perkara pertama tentang penampilan diri murid. Tadi berusaha dah maklumkan. Jadi penampilan diri murid pertama berkaitan dengan etika berpakaian lah. Pakaian seperti biasalah. Cuma ada persoalan tadi tu boleh ke kalau tentang kasut dan stokin. Kalau kasut putih, stokinnya putih. Kalau kasut hitam, stokinnya hitam. Tapi ada yang kata kalau dah terbeli tu, okey buat masa ni kita berikanlah kebenaran. Kalau dah terbeli, katalah kasut hitam nak pakai stokin putih, kita berikanlah kebenaran untuk tempoh situasi ketika inilah. Okey. Kedua, ibu bapa, anak-anak ni, ini bukan ibu bapa anak-anak perlulah hadir sebelum loceng dibunyikan. Loceng sekolah berbunyi jam 7.30 pagi. Jadi untuk meningkatkan disiplin kita pastikan anak-anak kita ni tiba di sekolah. Sebaik-baiknya bukan sebaik-baiknya, mesti hadir sebelum 7.30 pagi. Perkara yang ketiga, ibu bapa tidak dibenarkan masuk. Mungkin peringkat awal ni kita benarkanlah, tapi semakin lama bila situasi sekolah berjalan, kita tidak akan benarkan ibu bapa untuk masuk bersama-sama anak atau mengiringi anak sehingga ke kelas. Tuan-puan, ada tempoh tertentu lah. Keempat, ibu bapa ingatkan anak tentang siapa yang menjemput mereka waktu pulang, terutamanya murid tahun 1 ni. Kadang-kadang mereka tak pasti siapa jemput, naik van ke, datuk sama ada mereka naik van sekolah ke ataupun ibu bapa yang menjemput. Jadi pastikan anak-anak ni tahu siapa yang menjemput mereka dan masa. Kadang-kadang ibu bapa jemput lambat, jadi anak-anak ni tunggu di luar tu terlalu lama. Jadi kita dah maklum pada pelajar-pelajar kita, sekadanya ibu bapa lewat, bolehlah tunggu di kantin sekolah. Okey. Perkara kelima, tentang situasi COVID ni, murid dibenarkan makan di dalam kelas. Situasi sekarang ni semua murid akan makan di dalam kelas ketika waktu rehat. Ketika waktu rehat mereka akan makan di dalam kelas. Jadi ibu bapa bolehlah bekalkan makanan, walau bagaimanapun kantin kita buka. Jadi setiap minggu, setiap hari Jumaat atau hari Sabtu kita akan keluarkan link order kantin kepada ibu bapa yang perlukan anak dia makan di kantin untuk tempahan lah, supaya pihak kantin boleh menyediakan makanan yang secukupnya. Okey. Sebenarnya ibu bapa ingatkanlah anak juga tentang SOP dan bekalkanlah mereka dengan mask. Seandainya terdesak, pihak sekolah adakan sedia mask lah, tapi ibu bapa saya cadangkanlah, bekalkanlah spare atau tambahan satu dalam beg anak-anak tuan-tuan puan-puan. Dan tentang warna ni, warna yang bersesuaian lah. Dan tidaklah bergambar. Sebab murid tahun 1 ni kalau bergambar kan dia jadi satu pertelingkahan pula kan. Gambar kartun apa tak perlulah. Saya cadangkan hanya yang tidak bergambar, hanya warna-warna yang bersesuaian. Okey. Seterusnya tentang grup kelas Telegram, kita akan gunakan grup Telegram secara keseluruhan. Setelah tamat program tersisi besok, barulah setiap guru kelas akan ada grup kelas mereka masing-masing. Jadi buat masa ni kita akan ada secara keseluruhan untuk grup tahun 1. Okey. 8. Perkara ke-8 berkaitan dengan nama murid ikut kelas. Saya akan maklumkan selepas tamat taklimat ni, saya akan maklumkan di mana anak tuan-puan berada dalam kelas yang mana. Okey, perkara 9, kalau tidak sihat, kalau anak tuan-puan tidak sihat atau ada bergejala berdasarkan situasi COVID ni, tak perlulah hadir. Maklumkan pada guru kelas. Setakat ini ada persoalan tak tentang perkara peraturan disiplin ni, tuan-tuan dan puan-puan? Selamat pagi cikgu. Ya. Saya ada beberapa soalan nak tanya.
Yang nombor satu mengenai makanan yang kantin, makanan dari kantin tu kan, yang cikgu cakap kita perlu cikgu akan beli sebelum Cikgu boleh dengar ke? Dengar, okey. Okey, yang hari Jumaat tu maknanya cikgu akan bagi list, lepas tu cikgu yang akan beli atau budak-budak ni yang akan pergi beli sendiri makanan tu? Tentang pembelian, kita bila waktu rehat, murid-murid akan beratur dulu kelas untuk pergi ke kantin untuk beli sendirilah. Untuk order kantin ni untuk kita dapat maklum balas saja. Tak semestinya kalau puan tak isi, puan tak boleh beli, anak-anak tuan puan tak boleh beli. Ini sebagai permakluman persediaan kantin untuk menyediakan makanan secukupnya. Kita tak mahu pihak kantin disediakan terlalu banyak, tapi akhirnya ada ramai ibu bapa yang bawa bekal, hanya kantin akan berlakulah kerugian. Tak ada konsep pre-order lah maknanya? Kita order, tapi order tu dalam bentuk makanan yang asas lah. Contoh nasi lemak, mi goreng, nasi goreng. Jadi kita tak ada pilihan yang banyak lah. Ini makanan-makanan asas yang dijual di kantin sekolah. Tak, cikgu, maksud saya kalau kita pre-order maknanya makanan tu yang akan dihantar ke dalam kelas. Tak adalah macam tu. Tidak, dia tidak dihantar di kelas. Jadi murid akan beli sendiri di kantin sekolah. Jadi peringkat awal ni, murid tahun 1 ni akan dibantulah oleh guru kelas mereka. Okey, boleh saya tahu tadi cikgu ada cakap guru ibu bapa dibenarkan masuk ke sekolah. Saya tahun lepas memang tak boleh masuk lah kan. So kalau tahun ni berapa lama cikgu pihak sekolah akan benarkan ibu bapa hantar anak ke sekolah? Seminggu? 2 minggu? Maksud saya hantar anak ke dalam kawasan sekolah. Kalau saya cadangkan kalau murid yang tidak hadapi masalah, kalau anak tuan-puan ada rasa keberanian dan sebagainya, tak ada masalah, tinggalkan untuk besok okeylah kita benarkan. Tapi betul hari seterusnya kalau tak ada masalah, biarkan anak tu pergi bergerak sendiri dari pintu pagar sebab ada guru yang bertugas kan. Jadi tapi kalau ada anak tuan-puan yang hadapi masalah, kalau dia menangis ke apa ke, okey bolehlah kita berikan kebenaran. Tapi kebenaran tu pun kita akan tetapkanlah, takkanlah kita nak bagi sampai sebulan atau 2 bulan. Mungkin seminggu ke, kita akan lihat situasi semasa lah. Okey, lagi satu soalan mengenai murid-murid yang hadir ke sekolah tetapi tidak sihat. Apa yang cikgu akan buat? Macam mana puan? Murid tak? Maknanya ibu bapa mungkin tak sedar yang anak dia tak sihat. Mungkin sampai kat sekolah dia ada bergejala. Mungkin macam sesama ke, batuk ke. Cikgu akan benarkan ke budak-budak yang ada bergejala ni akan hadir ke sekolah? Itu dia. Pertama peranan ibu bapa lah. Kalau ada anak tak sihat tadi, jadi ibu bapa dah tahu dah anak tak sihat, jadi tak perlulah hantar ke sekolah dan bergejala kan. Tapi seandainya apabila mereka tiba di sekolah ada bergejala dan sebagainya, kita ada di sekolah sekarang ada satu kebenaran untuk buat ujian test kit. ILEO saja, ILEO bukannya ke hidung kan, untuk test kit murid untuk yang bergejala lah. Dan jadi langkah pertama kita akan murid yang begini kita akan telefon beberapa lah untuk ambil untuk dibawa pulang. So maknanya kanak-kanak yang bergejala ni akan cikgu akan kontak ibu bapa dan suruh ibu bapa bawa balik lah ya? Ya betul. Okey. Mengenai mask tadi, cikgu ada sebut yang bercorak tak boleh kan? Macam mana? Mask yang bercorak, bergambar. Ya, bercorak bergambar yang terlampau banyak corak dan gambar. Budak tahun 1 ni dia daya penarik, bila mereka ramai-ramai ni kan dia jadi daya penarik. Saya mencadangkan yang satu colour je lah, satu warna. Warna biasa je, kalau ada corak pun bentuk yang biasa asas sajalah. Contoh corak 4 segi, kotak-kotak begitu okeylah. Tapi kalau ada corak yang bergambar dan sebagainya, contoh gambar Spiderman ke, gambar Superman ke kan. Jadi murid-murid bila begitu dia jadi tahun 1 ni jadi bagi dia satu keseronokan dan sebagainya. Puan saya cadangkan yang asas je lah, warna yang asas saja. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Baiklah, okey saya terus ada lagi. Okey. Halo, Assalamualaikum cikgu. Salam.
Maaf bertanya, okey, pada hari Isnin 21 hari bulan 3 ni, kalau ikut jadual yang teacher Surekah share, untuk murid Islam ada tasmik sampai 2.10 minit. Boleh saya tahu dia akan bermula hari Isnin ni ke ataupun minggu seterusnya? Terima kasih. Okay. Madam boleh respon Madam? Okey, Puan, kita akan mula hari Isnin ini sebab tasmik ialah jadual waktu. Dia bukan program. Dia memang masuk dalam jadual waktu. So kita akan ikut ya. Thank you. Okay, Puan, bermula pada Isnin dia lah. Jadual tu bermula pada hari Isnin. Cikgu, kalau saya nak minta anak di-excusekan untuk minggu pertama atau bulan pertama ni boleh ke? Okey, nanti saya akan terangkan pada situasi seterusnya Okey, Puan Okey. Okey, Cikgu Hasan. Untuk perkara yang kedua berkaitan dengan program transisi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya untuk perkara kedua berkaitan dengan minggu transisi. Minggu transisi ini akan dijalankan selama 4 minggu lah. Bermula pada hari Isnin ni sehinggalah 15 April. Program ini akan dijalankan, diketuai oleh guru bimbingan kaunseling sekolah bersama guru kelas dan guru mata pelajaran tahun 1. Jadi objektifnya berkaitan dengan minggu transisi ini adalah berkaitan dengan fasa persediaan dan fasa penyesuaian murid dari situasi sekolah tadika, rumah ke situasi pembelajaran sebenar lah. Jadi nak bagi rasa murid tu beralih supaya mereka tak rasa terperanjat dan sebagainya. Okey, jadi adalah aktiviti dia, contoh aktiviti dia mengenal sekolah, mengenal rakan, persekitaran dan ke arah kemahiran asas lah. Ke arah kemahiran asas membaca, menulis untuk keyakinan dan psikomotor mereka berdasarkan tema yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan lah. Jadi aktiviti mereka pun banyak-banyaknya aktiviti yang menarik, berkumpulan dan sebagainya dalam bentuk nyanyian, bermain, melukis dan sebagainya. Tapi masih lagi mengikut SOP yang telah diarahkan oleh pihak KPM lah. Murid sepanjang minggu transisi ini murid belum belajarlah ikut sukatan pelajaran. Jadi untuk itu kita mintalah ibu bapa bawakanlah pensel warna dan alat tulis anak saja dulu. Kemudian untuk poin ini juga kita mohon sumbangan ibu bapa lah untuk penyediaan modul, bahan, alatan dan lain-lain. Nanti saya akan terangkan berapa kos nanti dalam situasi seterusnya. Tujuannya untuk buku tulis pula kita perlukan sebuah je buku tulis, iaitu buku tulis sains yang diperlukan. Dan buku tulis ni ada dalam list yang telah kita bekalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Setelah selesai sebulan, kelas kita akan agihkan berdasarkan permohonan dan pemilihan pelajar bagi kelas DLP. Jadi setelah minggu transisi inilah baru kita tetapkan kelas sebenar anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita teruskan dulu tuan-puan nanti kita buka soalan Okey, ini berkaitan dengan pendaftaran hari Isnin nanti. Hari Isnin itu hari pertama 21 bulan 3 yang apa situasi gambaran yang berlaku pada hari Isnin 21 bulan 3. Untuk 21 bulan 3 nanti pihak sekolah mohon seorang wakil sajalah untuk meneman anak tuan puan-puan. Jadi untuk hari Isnin ni bolehlah kita akan menangkan ibu bapa untuk tahun 1 ni bawalah anak bapa ni untuk Isnin je lah mulai jam 7.30 pagi. Sebab kita nak bagi peluang pertama untuk murid aliran lain masuk dan persediaan guru kelas lah untuk bersedia. Jadi kesimpulannya untuk elakkan kesesakan. Jadi proses dia, ibu bapa akan masuklah bertemu dengan guru kelas, kemudian ambil dokumen yang diperlukan. Jadi dokumen ni untuk ibu bapa siapkan apa yang perlu. Jadi penyerahan dokumen ni kita berilah masa tempoh seminggu. Jadi kalau ada duit yang nak diserahkan kepada guru kelas, sediakanlah dalam sampul surat yang secukupnya. Untuk memudahkan, pertama untuk memudahkan, kedua untuk mempercepatkanlah supaya tidak ada pertemuan tu terlalu lama lah. Okey, Hasan terus dulu. Ini situasi tuan-tuan puan-puan, ini situasi kelas anak tuan-tuan puan-puan. Kalau tuan-tuan pernah masuk ke kawasan sekolah yang dah biasa, kalau belum masuk, ini bangunan ni kelas anak tuan puan-puan untuk di tahun 1, bangunan di pejabat, bangunan A, bangunan pejabat tu. Kelas anak tuan-tuan puan di bawah sekali. Kalau anak mula-mula masuk, kelas yang pertama adalah kelas 1 pintar, kemudian 1 arif, kemudian 1 cerdas, seterusnya 1 bijak.
Nanti apabila saya dah keluarkan selarian nama, lihatlah anak perempuan berada di kelas di tahun yang mana. Okey. Seterusnya juga San. Ini bayaran keperluan yang perlu untuk makluman tuan-tuan puan-puan, persoalan apa pembayaran dan sebagainya. Perkara pertama tadi tuan-tuan, perkara pertama fail peribadi murid, buku peraturan sekolah, rencana sekolah ni, tali lahir ni, tuan-tuan puan-puan boleh dapatkanlah di kedai buku. Fail peribadi ini nanti apabila telah dibeli, apabila tuan-puan dah masukkan semua dokumen yang dimaklumkan nanti, tuan-tuan puan-puan serahlah kepada guru kelas. Jadi kita cadangkan beri tempoh dalam seminggu lah tuan-tuan puan-puan. Okey. Perkara yang kedua, tanda nama. Nanti dalam serahan borang nanti yang diserahkan oleh guru kelas, ada juga borang tempahan tanda nama. Tapi saya juga akan upload borang ini di grup tahun 1 ini. Seandainya ibu bapa ada alat untuk print out, bolehlah gunakan borang ini. Kalau tak, nanti tunggulah borang ini daripada guru kelas. Perkara kedua, pembayaran tentang t-shirt sukan sekolah. Lengan pendek RM16, lengan panjang RM17. Ini pun diserahkan kepada guru kelas. Perkara ketiga, buku nilam. Buku nilam untuk buku program bacaan RM2.50. Ini pun diserahkan kepada guru kelas. Dan perkara seterusnya berkaitan dengan sumbangan program transisi, RM20 ini digunakan untuk kos sepanjang bulan transisi dijalankan, berkaitan dengan modul, alat lembaran kerja, token, hadiah kecil untuk murid dan sebagainya. Okey, seterusnya berkaitan perkara yang ketiga, sumbangan derma PIBG. Untuk sumbangan derma PIBG, satu keluarga RM70. Bermaksud kalau anda tuan-tuan dan puan-puan ada anak 2-3 orang di sekolah Rasa Jaya, kita hanya kenakan RM70 satu keluarga. Cuma untuk pembayaran co-curriculum RM10 dikenakan bagi setiap pelajar di Taman SK Rasa Jaya. Okey, perkara yang keempat berkaitan dengan kelas kafah. Untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan yang baru, kelas kafah ada dilaksanakan di sekolah Taman Rasa Jaya. Namun setakat ini belum ada makluman yang jelas. Nanti bila dah ada makluman yang jelas, saya akan maklumkanlah dalam grup tahun 1, transisi tahun 1. Kalau kita berkaitan dengan Faizal. Ya, cikgu. Ya, untuk kelas kafah ni, Ya. Saya baru terima maklumat semalam. Kelas kafah akan bermula pada 4 hari bulan 1. 4 hari bulan. 4 bulan April. Akan bermula secara bersemuka pada 4 April. Sebelum tu pada 21 ni ialah secara PDPR. Okey. Tapi 4 April akan diadakan secara bersemuka. Macam dulu-dululah. Tapi pada 21 ni secara PDPR. Tahun 1 juga je, begitu. 21 pun bermula PDPR. Tapi mungkin nanti Ustaz Kadir akan maklumkanlah nanti kemudian lah, ya. Pendaftarannya bila nanti. Tapi yang bagi tahun 2 semua akan bermula pada 21 bulan ni. Dia terus je. Okey. Jadi baik juga. Jadi kalau ada makluman yang terkini berkaitan dengan pendaftaran tahun 1 ni, kita akan maklumkan dalam grup kelas tahun 1 ni. Itu Okey. Okey. Seterusnya Cikgu Ehsan. Okey, ini senarai semak keperluan semasa pendaftaran tahun 1 2022. Ini saya dah malam tadi ada borang-borang yang cikgu kelas akan serahkan pada hari Isnin nanti. Yang tuan-tuan perlu sediakanlah. Okey. Senarai semak ni pun nanti saya akan serahkan, cikgu guru kelas akan serahkan juga untuk semakan tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama berkaitan dengan borang maklumat murid. Yang ini akan diberikan oleh pihak sekolah. Yang kedua, 2 keping gambar berukuran pasport disediakan oleh ibu bapa lah. Ini semua nanti tuan-puan letakkan di dalam fail peribadi. Kalau gambar ni boleh lekatkan di muka hadapan. Dan satu lagi untuk simpanan dalam fail tersebut. Yang ketiga, borang kecemasan
yang juga akan diserahkan oleh pihak sekolah. Yang keempat, borang tempahan tanda nama, yang ini juga akan diserahkan oleh pihak sekolah. Tapi saya maklumkan tadi, saya akan upload juga dalam grup tahun 1. Perkara 5 tentang borang kebenaran suntikan. Borang kebenaran suntikan ini adalah borang yang tuan-puan print out daripada sistem ketika tuan-puan mendaftar tempoh hari. Jadi puan-puan print out, kemudian tuan-puan pesainkan dan ada yang telah diserahkan pada sekolah. Yang itu salinan tu untuk sekolah. Yang ini borang kebenaran suntikan ini salinan kad imunisasi pelajar, surat penempatan sekolah, salinan kad pengenalan ibu bapa penjaga, salinan surat beranak dan murid, salinan surat nikah sijil perkahwinan, surat hak penjagaan, salinan slip gaji itu semua ni adalah untuk fail pribadi anak tuan-tuan perempuan. Apa yang tuan-puan serahkan hari itu adalah hak untuk pejabat sekolah, untuk simpanan sekolah. Okey. Perkara yang ke-13, borang perlakuan ibu bapa penjaga yang tiada gaji, tiada slip gaji. Ibu bapa yang bekerja sendiri perlu mengisi borang pengakuan ibu bapa yang tiada slip gaji. Itu nanti pun akan disediakan oleh pihak sekolah. Dan setelah lengkap nanti, dalam tempoh seminggu ni, tuan-puan letakkan dalam fail peribadi itu, kemudian serahkanlah kepada guru kelas masing-masing. Okey. Dan perkara yang ke-14, saya juga akan edarkan juga borang kebenaran pelaksanaan ujian kendiri COVID-19. Untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan, pihak kementerian telah membekalkan kit kendiri COVID ni dan untuk dijalankan secara rawak. Jadi setiap minggu 10% daripada kehadiran murid ke sekolah kita akan pilih secara rawak lah, termasuklah murid tahun 1. Jadi kit ini biasanya kita akan beri pada hari Selasa. Jadi seandainya anak tuan perempuan terpilih, jadi mereka anak-anak tuan perempuan akan balik bawa kit COVID ni. Jadi tuan perempuan bolehlah jalankan ujian COVID itu di rumah. Kemudian isi borang yang kita akan sertakan dan putusan COVID pada hari Rabu tu bawa kembali pada hari Rabu. Okey, seterusnya hal-hal lain. Sebentar lagi lepas taklimat ni saya akan hantarkan senarai nama ikut kelas sementara yang saya akan keluarkan selepas ini. Jadi nama yang saya isi ni adalah nama yang berdasarkan senarai sistem. Namun ada juga saya lihat ada parent yang dia hantar nama anak dia dalam Telegram mengatakan ni nama anak dia, tapi nama-nama anak ni tak ada dalam sistem. Tak apa tuan-tuan. Ada juga yang daftar lewat yang saya dah terima surat, saya masukkan dalam senarai kelas tersebut. Kesimpulannya kalau nama tiada dalam senarai disebabkan oleh perkara tadi dah ada beberapa perkara, jadi pagi Senin nanti tuan puan-puan jumpa saya lah. Saya dekat bawah tu. Kita akan cuba selesaikan, kemudian barulah saya masukkan ke kelas. Sebab saya tak boleh masukkan nama anak tuan puan tanpa nama di dalam sistem atau tanpa surat. Okey. Hal lain perkara kedua, buku teks kita akan edarkan selepas murid ditempatkan di kelas sebenar. Setelah kita dapat kelas DLP dan kelas biasa. Okey, perkara ketiga dari HEM juga. Dari HEM juga kehadiran amatlah diharapkan. Kalau parent masih bimbang atau takut nak hantar anak, masih lagi bimbang atau rasa bimbang nak takut nak hantar anak lagi, pihak kementerian masih lagi menggunakan. Tapi perlulah bersurat dan surat ini dalam tempoh kadar berkala lah. Tak bolehlah satu surat sampai sebulan atau 2 bulan. Jadi tuan-puan berilah surat supaya kita boleh jadikan dia sebagai satu bukti lah, evidence untuk pihak kami. Okey. Saya rasa untuk HEM setakat inilah. Kalau ada persoalan bolehlah tanya. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi. Saya nak tanya, tadi ada macam beberapa borang yang ibu bapa kena sediakan kan cikgu. Borang-borang tu kena dimasukkan dalam fail peribadi dan kami ada seminggu kan cikgu untuk settlekan perkara tu. Betul tak cikgu? Gambar tu sekali kan cikgu, gambar tak perlu hantar hari Isnin kan cikgu? Ya, betul. Okey. Terima kasih cikgu.
Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Okey, saya nak tanya, Ha. macam buku untuk anak saya ni saya belum beli lagi. Ha. So untuk minggu pertama ni ada keperluan ke untuk bawa buku masa program transisi ni? Untuk minggu pertama ni tak ada keperluan. Cuma minta encik sediakan satu buah buku yang dalam list tu ada buku sains tu sebab mereka ada aktiviti dan transisi tu memerlukan penggunaan buku tersebut lah. Dan kedai buku ni dibuka, sesi persekolahan dibuka. Tak ada masalah, boleh beli waktu sekolah pun boleh. Sepanjang sesi persekolahan memang sepanjang sekolah berjalan, kedai buku dibuka. Maknanya untuk yang minggu pertama ni satu buku je lah, buku sains tu lah. Ya, buku sains tu dulu. Okey. Terima kasih cikgu. Ya, baik. Assalamualaikum cikgu. Ya, Cik Prita. Boleh dengar? Ya. Ya, cikgu just nak tumpang tanya. Cikgu ada cakap yang ada 4 buah kelas untuk sesi tahun 1 ni. Ya. So, maksudnya dalam satu kelas agak-agaknya berapa murid dalam satu kelas tu? Okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan puan, sekarang ni untuk Taman Rasa Jaya, kita ada senarai nama yang kita terima dan sistem ada 126 orang lah. Termasuk murid daftar lewat yang telah saya terima surat dia. Jadi seramai 126. Jadi saya untuk masa ni saya agihkan kelas tu secara adil lah. Lebih kurang dalam 31 atau 32. Tapi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi menunggu ada permohonan pindah masuk dan pendaftaran lewat yang lain lah. Kalau ikutkan syarat untuk bangunan sekolah Taman Rasa Jaya, satu kelas lebih kurang 40 orang. Jadi sepatutnya kita boleh terima sebenarnya 160 orang lah sepatutnya. Itu untuk makluman lah. Okey puan Puan Prita. Okey, terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu. Assalam. Okey, saya nak tanya, total summary nak kena bayar hari Isnin ni berapa ringgit? Total pembayaran yang kami kena sediakan untuk untuk hari pertama tu. Bayar keperluan kesan. Boleh nampak Ya. Ke semua sekali kami nak tahulah overall dia berapa. Kalau ni senang sikit lah. Total tanda nama RM4.50. Tanda nama RM4.50. Sebab tak jelas cikgu. Dia punya tu nampak kecil sangat. Nanti saya akan loop juga yang ni dalam saya upload juga dalam transisi lah. Jadi RM4.50, kemudian pilihan lah kalau nak beli baju t-shirt dengan panjang atau dengan pendek. Ini pembayaran dibayar kepada guru kelas sebab kita anak tuan-puan belum lagi belum lagi mengetahui sama ada rumah sukan mereka masing-masing kan. Kemudian buku nilam RM2.50, sumbangan program transisi RM20. Jadi di situ Cikgu selamat pagi. ya, sekejap cikgu sekejap puan. Sekejap. Okey. Anggaran untuk keperluan yang berkaitan dengan tanda nama, t-shirt sukan, buku nilam, sumbangan dengan transisi, anggarannya lebih kurang kalau lengan pendek lebih kurang RM43 lah. Termasuk sumbangan PABG, satu warga RM70, kemudian co-curriculum RM10. Kalau anak seorang, jadi 80 campur RM43 lebih kurang dalam RM123. Tapi apapun, maklumat ni saya akan upload juga semula dalam grup transisi tahun 1. Okey tadi Cik Ismail. Okey, satu lagi cikgu. Pembayaran secara manual ataupun boleh buat online transfer? Cara pembayaran. Pembayaran PIBG kita boleh masuk secara online, tapi yang pembayaran lain tu berkaitan barang keperluan tu kena secara cash lah. Atau saya cadangkan tadi masuk dalam sampul surat lah supaya memudahkan cikgu lah kan. Tuliskan memo sedikit dalam tu apa bayaran yang cik nak bayar tu. Okey. Jelas Okey baik. Puan Gaya tadi. Cikgu selamat pagi. Saya nak tanya, yang yuran ni berapa cikgu tahu Yuran apa puan Yuran. Ada ke? Yuran sekolah. Ya, yuran sekolah.
Yuran sekolah tak ada lah, kita kenakan yuran PIBG lah, sumbangan PIBG. Kalau PIBG tu abang dia baca tu yang bayar satu kepala sajalah. Ya, kalau PIBG abang dah ada lah, satu keluarga je bayar RM70. Oh, okey Yang okey. co-curriculum untuk setiap individu RM10. Yang co-curriculum saja kita baru bayar RM10 lah. Ya, betul. Okey, terima kasih. Silakan cikgu. Ya. Untuk kelas yuran kafar tu boleh bayar terus ke ataupun boleh bayar kemudian? Kita tunggu dulu pemakluman daripada Ustaz pendaftaran berkaitan dengan pendaftaran, tarikh pendaftaran. Nanti saya update semula dalam grup transisi tahun 1 lah. Ya puan Untuk tasmid tu, kalau kelas tasmid memang start 1.10 sampai 2.10 lah. Tasmid ni dia ada mata pelajaran dalam aliran kelas kita lah, kelas perdana kan, itu memang wajib lah. Hanya hari Isnin saja, hari yang lain tidak. Hanya hari Isnin saja, untuk tahun 1 hanya hari Isnin saja. Confirm lah. Pukul 2.10 lah, 22 minit lah baru tu dengan Islam keluar lah. Ya, itu murid Islam. Ya. Terima kasih. Tasmid hanya melibatkan murid Islam saja. Dan hari Isnin saja. Yang lain tu balik sama waktu. Terima kasih. Okey. Cikgu, tadi saya ada tanya mengenai kelas tasmid untuk bulan pertama. Boleh ke di-excusekan? Maksudnya puan nak excuse tahun untuk bulan pertama, maknanya untuk dalam masa sebulan ni untuk proses mungkin untuk anak saya adjust dengan timing dengan kat sekolah baru. Is it possible that we skip the class for 1 month? Cikgu Faizal, saya tolong jawab ya. Puan, pada semua ibu bapa, tasmid ialah jadual waktu. Dia bukan program tambahan atau apa-apa. Ada sekolah di mana semua murid 100% murid sekolah tu ialah murid Islam. So tasmid tu would be somewhere in the middle. Ya, dia akan mungkin awal macam jadual biasa, dia akan berada dalam jadual. Tetapi di sekolah Rasajaya, sebab kita ada murid-murid moral, kita letak tasmid di belakang sebab kita tak ada guru lebih untuk jaga murid-murid ni dalam kelas. Ya, saya harap ibu bapa faham ya. So tasmid ialah jadual, is a part of jadual waktu. Dia bukan boleh atau tidak boleh, dia wajib. Macam mana wajibnya bahasa Inggeris, macam mana wajibnya matematik, macam itulah wajibnya tasmid. Okay, if that's the case, macam Monday ni, I tahu diorang dah ada start kelas tasmid. Ya, dia akan mereka akan jalankan kelas tasmid pada hari Isnin ini. Itu arahan. Teacher, that is the first day of the school. It's the first day of the school, correct. My concern is, I worry my child will not be able to cope up with the long hours. Don't worry, the children, they are fine. They will be fine, don't worry. It is part of the process. Part of the Kementerian's arahan, it's part of the school process. Don't worry, they will be fine. Okay, cikgu? Cikgu Faizal? Yep. Okay, thank you. Welcome. Puan Zal, Dania. Assalamualaikum cikgu. Ya. Saya nak tanya yang buku sains tu yang panjang tu Ya, buku yang besar tu. Ada dua biji, dalam saya ada 2 buah, nak gunakan sebuah untuk program transisi. Okey. Lagi satu soalan saya, untuk hari Selasa sampai Jumaat tu waktu balik macam biasa 1.10 tu kan? Ya, berdasarkan jadual yang diberikan dalam profil tu. Sebab dalam jadual tu tulis pangkah-pangkah. Pangkah-pangkah tu bermaksud tak ada kelas tasmid hari tersebut. Kelas tasmid hanya pada hari Senin saja. Faham, tapi waktu biasa tu maksudnya 1.10 lah ya? Ya. Okey. Puan, sorry Cikgu Faizal saya nak ingat, saya nak jelaskan. Bukan setiap hari ya Puan, kita balik 1.10. Pada hari Rabu kita balik, murid-murid tahun ni akan balik pada pukul 12.40.
Oh. Saya Maksud saya ada share jadual tu dalam grup. Puan okey. ada dalam grup ni tak? Ada. Maksudnya rujuk pada waktu sebelahnya. Waktu sebelahnya maksudnya? Macam hari Rabu 12.40, hari Oh Jumaat. ya. Hari okey. Isnin kita murid Islam balik pada pukul 2.10, Selasa 1.10, hari Rabu ialah 12.40, hari Khamis 1.10 dan hari Jumaat 12.10. Okey, terima kasih cikgu. You're welcome. Ya, Puan Fardiana. Okey, hai, Assalamualaikum cikgu. Salam. Okey, saya nak bertanya berkenaan dengan tasmid, kan habis pukul 2.10 betul tak? Ya. Okey, jadinya anak-anak tu tengah hari makan dia macam mana tu? Ada sesi makan lagi ke tak ada? Ke balik rumah nanti terus macam mana tu? Memang tak ada sesi makan Puan, kita teruskan sampai Okey, 2.10. faham. Okey, baik. Terima kasih. Ni EF. Encik EF. Okey, Assalamualaikum. Okey. Saya ada dua soalan. Pertama berkaitan dengan kafar. Kafar tu pilihan atau wajib? Yang kedua, pemakaian sekolah anak beruniform ni. Dalam seminggu tu memang 5 hari beruniform ataupun ada pakaian sukan? Terima kasih. Kelas kafar ni memanglah bukan satu kewajipan tapi pilihan. Tapi kita amat menggalakkanlah murid-murid Islam terlibat dengan kelas kafar ni. Sebagai satu seruan langkah kerajaan lah. Itu tentang kelas kafar. Tentang pakaian buat masa ni setiap murid akan pakai baju sekolah selengkapnya lah untuk 5 hari tersebut. Cuma di masa akan datang seandainya ada kelas co-curriculum atau ada aktiviti, ada pendidikan jasmani, kita akan maklumkan lah. Jadi murid ketika itu, hari tersebut, murid tersebut bolehlah berpakaian baju sukan. Okey, Puan EF. Okey, terima kasih. Ya, Cik Munawarah. Puan Munawarah. Okey, Assalamualaikum. Saya nak tanya nanti bila kafar dengar tak suara? Ya, dengar. Okey, nanti bila dah mula kelas kafar, kantin akan buka macam dulu ke pukul 1 sampai pukul 2 tu? Ya, kita akan minta kantin buka lah untuk jualan makanan supaya murid boleh bersedia untuk waktu rehat lah. Untuk hadapi kelas kafar seterusnya. Okey, lepas tu soalan last, cuma nak clearkan je untuk pendaftaran hari Isnin ni, cuma seorang je penjaga yang boleh pergi ke kelas anak kan? Ya, betul. Sehingga jam berapa yang kita boleh teman dia? Maksudnya nak ajar-ajar, dia nak tunjuk toilet apa je lah kan? Sampai pukul apa cikgu? Apa Puan, dia tentang menunjukkan toilet, tentang menunjukkan kantin akan diuruskan oleh guru kelas dan guru pembantu di dalam kelas lah. Okey. Jadi parent boleh teman sampai pukul apa je? Kalau nak berada di kawasan sekolah pun sebelum rehat lah Puan. Lepas tu dalam rehat saya rasa bolehlah tinggalkan kawasan sekolah. Okey. Agak-agak Puan dah tengok dia jauh, dah rasa selesa tu, bolehlah tinggalkan anak perempuan dia. Berilah keyakinan kepada kami lah. Ya. Okey, boleh. Terima kasih cikgu Ya, sama. Ya, Cik Song LinkedIn. Hello, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Cikgu, saya nak tanya kalau nak beli buku tu macam mana tunggu dapat kelas ke ataupun hari Isnin kita boleh beli ya? Saya mencadangkan untuk buku tulis boleh beli dahulu. Untuk beli buku yang lain tu tunggulah sama ada anak perempuan ditempatkan di kelas DLP ataupun tidak lah. Saya mencadangkan begitu. Saya dah maklum dalam grup kan. Saya mencadangkan sebegitu. Okey, Puan Jelaga. Okey, cikgu, terima kasih. Cik Song Ling Tan. I want to ask, let's say my children is Chinese now. Yeah, She okay. can wear the short pant or not? For the uniform, short pant. Short pant. The school uniform got long pant and short pant one, right? Oh, you nak beri kebenaran untuk pakai seluar pendek. Itu saya kena tanya guru besar saya dulu. Setahu saya memang tak boleh lah. Tapi kan saya cakap tak boleh. Salah pula saya. Setahu saya semua dia panjang kan? ya, seluar panjang.
Oh, okay, it's okay. Kita ikutkan beraya sekolah panjang lah. Peraturan sekolah sekolah panjang lah. Okay. Okay. Cikgu sorry ganggu Ya. Cikgu nak tanya satu. Yang balik yang sekolah budaya yang tak agama tambahan kelas tu yang pendidikan moral lah, India lah. So diorang hari Isnin, Selasa pukul 1.10, Rabu kami 12.40, Jumaat 12 dengan 10 Ya betul. Yang masa So, yang pertama itu moral, ya betul. Ya, masa pendidikan moral lah diorang. So dia tak masuk yang kelas tambahan Dia tak ada kelas tasmek. Bukan kelas teman, dia tak ada kelas tasmek. Dia tak ikuti ke program tasmek. Ya. Okey. Lagi satu yang budak-budak yang baru tu masuk tu senarai nama tu untuk nak kelas mana-mana, macam mana? Masa yang 21 Ya, baru hari Senin. Jumpa saya lah. Saya akan uruskan. Okey cikgu, kalau masa tu kita boleh masuk dalam kawasan sekolah lah. Ya boleh. Bawa seorang saja wakil untuk bawa anak. Okey. Masih Cikgu Faizal, saya nak komen sikit tentang waktu parent berada di kawasan sekolah. Okey. Dia parents ya. Tuan-tuan dan puan-puan hantar anak ke kelas sebab sekarang keadaan kita macam ni kan dengan COVID and all that. Saya harap ibu bapa tidak berada di sekolah pada masa yang panjang. Selepas pendaftaran anak urusan dengan guru kelas, saya harap ibu bapa akan baliklah dan percaya pada guru-guru. Ya, tolong jangan berada di kawasan sekolah terlalu lama untuk kebaikan semua, untuk tuan-tuan dan puan-puan dan untuk kami guru-guru dan semua warga sekolah. Ya, tak perlu tunggu di kawasan sekolah pada waktu yang lama. Ya, tak payah tunggu di kantin pun. Tapi kalau ibu bapa nak makan minum, kami benarkan. Tapi don't wait. Jangan macam dulu-dulu tunggu melihat anak melalui pintu tingkap. Tak boleh. Sebab kita ada pergerakan murid-murid lain. Ya, so kalau semua ibu bapa tunggu sampai pukul 10, saya risau akan menjadi kluster kalau ada. Ya. So saya harap selepas your business dengan guru kelas, baliklah. Tak payah tunggu-tunggu sebab selepas itu, selepas semua ibu bapa balik, baru guru kelas dan rakan-rakan yang ada di dalam kelas tu, rakan-rakan guru, mereka boleh on program transisi. Dan program transisi ialah satu program di mana guru kelas akan bawa anak-anak ni ke toilet, tunjuk macam mana, toilet lelaki mana, toilet perempuan di mana, kantin mana. So kalau ibu bapa tunggu di situ, kami tak boleh gerak. Dan kalau ikutkan dari segi SOP, memang salah kalau ibu bapa berada di kawasan sekolah. Ya, saya harap ibu bapa memberi kerjasama. Okey? Terima kasih. Okey, Puan Munawarah ada lagi? Puan Munawarah? Puan Zadania? Cikgu, pasal kafar tu kan, pakaian dia orang pakai uniform sekolah tu je lah kan, tak ada macam dulu-dulu pakai baju Melayu dengan samping ke, tak ada kan? Ya, mereka terus kerja lah. Mereka terus kerja pakaian yang sama. Pakaian sama, lepas tu ada murid yang tak balik kan, jadi mereka boleh pakai pakaian yang sama. biasanya kafar start pukul berapa ya? And berapa lama? Boleh saya mencela? Boleh saya mencela? Baik, terima kasih Ustaz Kadir. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Kadir, penyalaras kelas petang. Okey, untuk makluman, kelas petang kita secara bersemukanya kita akan mula pada sebagaimana yang diterangkan tadi pada hari 4 hari bulan 4 ya. Itu bersemukanya. Okey. Pasal hari yang terlibat untuk kelas petang adalah hari Selasa, Rabu dan Khamis. Jadi hari Senin kita tak ada kelas petang. Sebab hari Senin ni tahun 1 dia dah balik 2.10. Okey, kemudian pendaftarannya nanti secara rasmi kita buat pada 4 hari bulan 4 tu nanti. 4 hari bulan 4, 2.30 petang. InsyaAllah di situ nanti semua guru-guru kelas petang akan ada bersama dengan murid-murid yang lain.
Jadi kita buka pendaftaran di situ pada 4 hari bulan 4. InsyaAllah dari segi pakaian kita teruskan pakaian waktu pagi tu supaya tidak ada masalah nak tukar. Ya, kita tak ada ruang waktu untuk tukar dan mungkin menyulitkanlah budak nak tukar-tukar baju. Ya, kita teruskan baju pagi tu. Kalau pagi tu dengan uniform PJ pun boleh teruskan dengan uniform PJ tu. Dengan baju PJ tu. Okay, itu saja. Kalau waktu kafar tu berapa lama? Okey, waktu kafar dia pukul 2.30, 2.30 sehingga pukul 5.30. Budak pelajar boleh balik rumah dululah ya? Ya. Kalau ada ruang untuk balik dan selesa, sempat nak balik, boleh balik. Okey. Kalau tak sempat maknanya di kantin nanti kita akan, tadi ada disebut akan dibukalah kantin. Okey. Dalam masa 3 hari itulah ya? Ya. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama. Indonesia. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada cikgu-cikgu. Okey, saya nak tanya pendapat sikit daripada cikgu-cikgu lah. Okey, anak saya ni dia habis kuarantin pada 21 hari bulan 3 exactly pada hari pertama persekolahan. Okey, untuk pengurusan dokumen tu adakah saya sebagai ibu bapa yang dah habis kuarantin memang dah habis kuarantin untuk hadir dahulu untuk jumpa dengan guru kelas ke macam mana? Itu saja soalan saya. Kalau Encik dah habis kuarantin, tak ada permasalahan, okeylah Encik boleh hadirlah untuk bersama. Okey, saya boleh hadirlah. Anak tak perlu hadirlah kan, dia belum tamat kuarantin kan? Ya, anak tak perlu hadir. Saya okeylah untuk anak. perlu hadir. Okeylah untuk anak. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Ya, Puan. Cikgu, saya nak tanyalah, kalau pemakaian anak untuk lelaki, name tag dengan nama tu dekat poket ke atas poket? Dalam slip, bukan slip, dalam senarai buku kita ada code bar untuk Puan lihat contoh bagaimana nak meletakkan name tag. Puan. Okey, terima kasih. Ya, okey. Puan Nur Fadilah. Assalamualaikum cikgu. Ya, saya. Macam nama dengan rencana sekolah tu, tahun dulu dia nama atas, rencana bawah. Sekarang ni nama bawah, rencana atas. Puan ikutlah semasa. Puan ikut yang semasa Puan Okey, terima kasih. Ya. Ya, Encik Muhammad. Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Ya, Encik Muhammad. Salam. Dengar tak? Dengar. Berkaitan dengan buku sekolah yang banyak ni, cikgu. So ada ruang dekat sekolah yang murid-murid boleh simpan buku ataupun memang kena hari-hari bawa buku yang banyak macam tu lah. Saya cuma nak tahu lah, kalau tidak saya ni lah. Bukan, ni maksudnya isu beg berat lah ni tuan-puan Ya, saya nak cakap isu beg berat lah. Situasi sekarang untuk pihak sekolah, Puan Surekah nak jawab ke? Saya jawab Puan Surekah. Okey, cikgu saya jawab. Tentang isu beg berat untuk masa ni, untuk 4 minggu ni, saya nak maklum, guru-guru ada program mereka. Okey, buku teks kita tidak guna lagi sebab kita ada program. Kalau apa-apa, guru kelas akan maklum dalam grup. Guru kelas akan update makluman buku apa and all that dalam grup. So untuk masa terdekat ni, buku teks kita tak bagi lagi. Sebab seperti mana Cikgu Faizal dah jelaskan tadi, kita perlu selaraskan kelas DLP dan sebagainya. Ya.
Selepas ni kita akan maklum jadual and all that kita akan bagi. So maybe guru akan minta cikgu, anak-anak ni bawa buku tulis. Buku tulis tak berapa berat. Ya. Jelas ya, parents? Cik Muhammad, Cik Muhammad Okey, baik cikgu. Tuan Muhammad Wan, untuk berkaitan dengan beg berat ni pun, isu ni kami di bawah pengetahuan kami lah. Kami akan cuba ikhtiarkan dan cari jalan penyelesaian lah untuk elakkan beg berat di kalangan pelajar ni. Ya. Okey, Cik Muhammad Okey, cikgu. Baik. Selamat pagi. Ya. Saya ingin bertanya kepada Puan Sureka mengenai DLP. Boleh saya tahu kalau saya berminat untuk anak saya menduduki kelas DLP, okey, tadi dikata melalui pemantauan guru kan. Is there any assessment that the children akan buat pada minggu suara kenal ni ke macam mana cikgu? Terima kasih. Puan pada semua, guru-guru akan pastikan anak-anak ni berminat atau tidak untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, whether mereka boleh kita tak lihat ya, we are not going to see budak tu pandai matematik atau sains tu because they are only 7 years old. Mereka kecil. It's not fair. We are not going to, kita tidak akan menilai tengok budak tu pandai atau tidak dalam matematik. No. Kita hanya nak lihat anak ni berminat atau tidak untuk bercakap dalam bahasa Inggeris. Sebab di beberapa rumah, ibu bapa bercakap bahasa Inggeris tetapi anak cannot speak dalam bahasa Inggeris. So parents ini berminat tapi anak ni dari tahun 1 sampai ke tahun 6 tak pernah guru-guru dengar anak ni bercakap dalam bahasa Inggeris. You will be surprised ya. Tahun lepas pun murid yang meninggalkan kita ke tingkatan 1 pun ada 2-3 orang yang sampai ke tahun 6 tak pernah bercakap dalam bahasa Inggeris. So kita rasa sangat sedih dan kita rasa kami gagal sebagai seorang guru. So we don't know masalah di mana. Tapi parent minat untuk anak ni masuk kelas DLP. But anak ni sampai ke darjah 6 tidak bercakap dalam bahasa Inggeris. Dan kami bercakap, dan di kelas DLP, guru matematik, guru sains dan of course guru bahasa Inggeris akan bercakap dalam bahasa Inggeris. Kami sudah cuba bermacam-macam kaedah. Tapi the children don't speak. Itu sedih. Minat ada, but they don't speak. Ya, Puan Sok? Puan Sok, Lin? I want to say because my children is just one speaking in English at the house, you know. So can I volunteer to join the DLP now? Can. Guru-guru untuk masa ni, guru-guru kelas memang ada dalam mesyuarat ni sekarang. So semua yang dah berminat ni, guru-guru ni dah ambil maklum. Don't worry. Jangan pula lepas ni semua orang angkat tangan nak volunteer masuk DLP ya. Jangan. No. Don't do that. Can I register now? No, there's no registration. No, can I just see the teacher, inform the teacher on Monday? Yeah. You can inform the teacher. Yes, inform the teacher better. Don't raise up your hand here. Because my DPK Koko belum beri taklimat Koko lagi. Okay, thank you. Okay, thank you. Hi, cikgu. Yeah. Okay, the main criteria to be selected as a DLP student just to able to converse in English and understand the phrase of in English, right? Yes, very basic. As long as we the teachers, not only me, but my teachers who are in the class, in your child's class, they will observe. Okay. So if your child can speak and you are interested, now you have already mentioned, the teacher will take note. And then cikgu, parents nanti pada hari Isnin maklum pada guru kelas yang anak tuan puan interested dalam DLP, dia akan take note dan kita pun akan take note. Okay. So don't worry about that. After lepas pemilihan and all that, kalau anak tuan-tuan dan puan-puan tidak terpilih, datang jumpa saya secara personal. Okay, understood. So I will conduct my own interview. Okay, don't worry. When I say interview, it's not a big interview for a director post.
You know, it's just small interview just to see whether the child is interested or not. Yeah. Don't worry about that. Ini semua boleh runding. Yeah, just to observe the ability of the student, right? Yes, And then whether the child can or not. Yeah. We don't want, because you can also learn maths and science dalam bahasa Melayu. Tak ada salah. It's okay. But Just that honestly, because we have this program, so kita galakkan. Ada tahun ramai parents yang berminat, ada tahun ramai yang tidak berminat. Yes, Masa tu pula kita yang kejar ibu bapa. Okay, thank you. Teacher, I have another question regarding the DLP class, right? Mana Puan Isma? Yes. Regarding the DLP class, can I know if the teacher will be teaching fully in English or the teacher will be teaching in Malay and translate the wording and everything, the terms in English? It's always, to make sure that everybody understand, there is a little bit of translation. There is all, because especially standard 1, so a little bit, but basically they will teach in English. But if the child don't understand, the teacher will make sure the child understands. So when in that process, there will be a little bit of translation, but not so much, because the idea is for the students to learn in English. Okay, understood. Thank you. Puan Kamaria? Okay, Cikgu Faizal, kita on. Okey. Puan Kamaria ada soalan? Puan Kamaria? Kalau tak ada lagi? Kalau tak ada, kita serah dulu kepada Pengurusi Majlis untuk taklimat Cikgu Ehsan dulu lah. Kalau ada soalan nanti, kita boleh bertanya lagi lah untuk sesi seterusnya. Sebab kita pukul 11, kita ada taklimat bersama prasekolah pula. Okey. Cikgu Rasyadah, kita serahkan kembali pada Cikgu Rasyadah. Okey, terima kasih Puan Surekah dan juga Cik Faizal. Terima kasih juga pada ibu bapa yang bertanyakan soalan. InsyaAllah penghujung nanti kita akan, kalau ada lagi persoalan, puan-puan atau tuan-tuan boleh usahakan ya. Okey, seterusnya majlis dengan hormatnya menjemput guru penolong kanan co-curriculum Encik Muhammad Ehsan bin Cik Mat untuk menyampaikan taklimat berkenaan dengan aktiviti co-curriculum. Majlis mempersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis, Tuan Guru Besar, rakan-rakan guru penolong kanan, rakan-rakan guru dan ibu bapa, penjaga murid tahun 1 sekalian. Alhamdulillah kita bertemu pada sesi maya pada kali ini. Saya Cikgu Ehsan, GPT Co-Curriculum SK Taman Sajaya. Okey, ada beberapa pemberitahuan. Yang pertama sekali mengenai pembelian baju sukan. Okey, untuk tahun ni dan juga tahun-tahun yang sebelumnya, ibu bapa penjaga akan bayar dahulu kepada guru kelas wang sebanyak lebih kurang 16 atau 17 ringgit, dan kemudian biarkan guru kelas untuk settlekan pembahagian rumah sukan. Okey, saya dan tim saya akan managekan, akan sortingkan anak-anak tuan-tuan dan puan ke dalam rumah sukan. Okey, boleh ya? Okey, saya minta sangat-sangat supaya pada hari pertama untuk semua ibu bapa penjaga dekat sini supaya dapat terus bayar untuk duit bagi sukan lah, supaya senang saya untuk saya buat sorting terus nanti. Okey. Yang kedua, bagi tahun 1 kita sebenarnya dalam curriculum kita tak banyak lagi melibatkan murid tahun 1 untuk kebanyakan pertandingan, tapi di peringkat sekolah insya-Allah kita ada pelbagai aktiviti co-curriculum di peringkat sekolah, dan saya amat menggalak-galakkan supaya murid-murid dapat sertailah dengan bantuan dan bimbingan daripada ibu bapa. Okey, curriculum untuk di sekolah kita lebih kepada mungkin tahun 3, tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Okey, dan saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapa di tahun 1 kerana memilih SK Taman Sajaya. Kita ada beberapa program yang saya rasa di Sekolah Sajaya ni kita antara yang saya nak kata hebat, taklah juga hebat, tapi kita ada beberapa pencapaian yang saya rasa sekolah lain pun
tak berapa nak boleh lawan dengan kita. Terutamanya untuk perempuan kita ada nantilah apabila rakan-rakan ibu bapa ni teruskan anak-anak sampai ke tahun 4, tahun 5, tahun 6, kita ada tunas puteri ya yang sangat hebat sehingga ke peringkat antarabangsa, dan kita juga ada pengakap yang bagi saya dapat melahirkan rambu pengakap kanak-kanak. Okey, saya minta hanya sokongan dan bimbingan daripada ibu bapa untuk sama-sama kita majukan kurikulum di peringkat Sekolah Al-Azhar Jaya. Okey, saya rasa setakat ini saja. Terima kasih kerana memilih SK Taman Al-Azhar Jaya. Okey, setakat ni ada persoalan tak untuk bahagian Koko? Mungkin ibu bapa nak lebih tahu ke? Okey, jika tak ada, tak ada masalah. Okey, saya teruskan, saya kembali kepada pengerusi majlis. Terima kasih. Okay, terima kasih Cikgu Ihsan di atas taklimat itu tadi. Jadi saya buka kalau ada lagi persoalan atau pertanyaan yang ibu bapa nak sampaikan, tak kira lah berkenaan dengan kurikulum hal ehwal murid atau co-kurikulum, tuan-tuan dan puan-puan boleh sampaikan sebelum kita akhiri kita punya program pada pagi ini. Saya persilakan kalau ada persoalan. Ada ya? Okey, tak ada kan? Saya buat hal lain sikit lah. Saya akan blastkan sekali lagi semua maklumat yang berkaitan dengan tahun 1 bersama dengan prospektus SK Taman Al-Azhar Jaya di dalam grup lah selepas habis taklimat. Dan parent juga boleh dapatkan salinan video ni nanti kemudian selepas habis taklimat ni. Okey, sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Ihsan. Jadi dengan penyampaian hal-hal lain dan jika dah tak ada soalan, maka kita akhiri kita sorry, I think Cikgu Kadir ada angkat tangan tadi. Oh, ada ya Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Sekejap ya, boleh mencelah ya? Boleh Ustaz. Okey, untuk minggu depan ni kita akan edarkan surat makluman untuk anak-anak, kemudian borang pendaftaran. Nanti mana minggu depan boleh dapatkan daripada anak-anak, kita akan edarkan kepada anak-anak di sekolah waktu pagi. Nanti maknanya borang tu kita akan kumpulkan pada masa pendaftaran 4 hari bulan nanti. 4 bulan 4. Okey, itu je. Terima kasih. Okey. Ada daripada guru-guru kalau ada? Atau guru besar? Tak ada ya? Okey, baiklah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Kejap, sudah. Ya, Cikgu. Ya, Cikgu. Baik, jadi saya ingin merakamkan ribuan terima kasih lah ya di atas kehadiran semua pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak di atas pertanyaan-pertanyaan untuk kita lebih memahami ya tentang perjalanan sekolah nanti. Untuk pengetahuan juga kepada semua ibu bapa, ya kita akan insyaAllah akan mengaturkan satu mesyuarat agung TIBG dalam masa yang terdekat nanti ya. Kita akan adakan mesyuarat agung TIBG dan saya rasa selepas 1 bulan 4 ini parent dibenarkan masuk ke kawasan sekolah dan juga kita akan bersemuka baliklah dalam mesyuarat ataupun apa-apa perjumpaan nanti insyaAllah. Okey, dan satu lagi ialah tentang co-curriculum ya. Walaupun tadi Cikgu Ihsan mengatakan yang tahun 1 ni kurang pelibatan daripada segi co-curriculum, tapi tuan-tuan dan puan-puan kena ingatlah ya, insyaAllah pada tahun ni kita akan menjalankan, mungkin besar kemungkinan kita akan menjalankan kejohanan sukan sekolah balik ya, kerana apabila endemik ni ya tiba, kita dah mungkin dah 2 tahun ke 3 tahun tidak mengadakan kejohanan sukan sekolah. Tetapi tahun ni insyaAllah sekiranya semuanya berjalan dengan baik, kita akan adakan kejohanan sukan sekolah pada tahun ni insyaAllah. Jadi penglibatan anak-anak murid tahun 1 pun terlibat sama. Jadi saya harap ibu bapa nanti ya berikan sokongan kepada apa juga aktiviti yang akan dijalankan oleh pihak sekolah. Jadi saya rasa itu saja pada pagi ini. Terima kasih sekali lagi kepada Puan Su
Cikgu Faizal, Cikgu Ehsan, ya, Puan Rusyaida dan juga semua ibu bapa yang telah mengambil bahagian dalam perjumpaan kita pada pagi ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Tuan Guru Besar. Dengan berakhirnya ucapan Guru Besar, penghargaan tadi, maka kita boleh bersurai. Terima kasih semua. InsyaAllah kita akan berjumpa pada hari Isnin untuk pendaftaran murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Cikgu.